Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. La hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat sama-sama kita berkumpul di antara maghrib dengan isyak ini. Kita niatkan di rumah Allah Subhanahu wa taala ini mudah-mudahan menjadi apa yang dikatakan sebagai amal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Al-kayyisu man dana nafsah wa alima lima ba'dal maut. Orang yang bijak itu adalah orang yang sentiasa bermuhasabah dirinya dan menyediakan amalan-amalan untuk kehidupan selepas mati. Wal ajizu man atba'a hawa wa tamanna 'ala Allah. Sedangkan orang-orang yang al-ajiz, lawan kepada al-kayyisu, iaitu orang yang lemah, ialah orang yang sentiasa mengikut hawa nafsunya dan sentiasa berangan-angan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan membaca buku baru, 40 hadis amalan sedikit pahala berganda, amalan biasa dan mudah yang dilakukan secara istiqamah setiap hari. Nukilan Al-Ustaz Mahathir Haji Jul. Buku ini pernah didaurahkan di surau kita sedikit masa dahulu. InsyaAllah kita ulang baca di surau kita, mudah-mudahan ada manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dikatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Purata umur umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah di antara 60 hingga ke 70. Wa aqalluhum may yajuzu zalik, dan amat sedikit yang lebih daripada itu. Maksudnya umur umat Nabi Muhammad ini, kata oleh baginda Nabi, antara 60 hingga 70. Adapun yang lebih daripada 70 itu, kata Nabi, aqalluhum may yajuzu zalika, kurang sangat yang dapat melepasi umur tersebut. Di sekolah saya pun hari ini guru-guru dalam lingkungan 40-an ramai yang dah sakit. Hari-hari terpaksa nak buat jadual relief. Susah sebab ramai guru-guru yang dah mula sakit. Dalam 4-5-6 orang sakit berterusan, berpanjangan. Itu merupakan salah satu daripada yang Allah SWT berikan kepada kita sebagai peringatan, supaya kita sentiasa mempersiapkan diri kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ni bukan kata sakit, dalam keadaan bila-bila masa saja boleh dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan elok jugalah sebagai kita baca buku ini, mudah-mudahan menjadi motivasi, menjadi penyuntik semangat, meningkatkan keimanan kita, untuk kita meningkatkan amal. Orang kata amalan sedikit tetapi pahalanya berganda. Itulah keistimewaan yang Allah SWT berikan kepada kita ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbanding umat-umat dahulu, umur mereka panjang. Bila umur mereka panjang, mereka boleh melakukan banyak amal soleh, banyak persiapan
banyak bekal yang mereka boleh buat untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad umurnya di antara 60 hingga 70. Singkat sahaja. Pejam celik seminggu. Pejam celik Isnin dah Jumaat. Sekejap sahaja. Jadi mudah-mudahan dengan kita membaca buku ini dapat menyuntik semangat untuk kita melakukan amal-amal soleh yang mudah tetapi hakikatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimatan habibatan ila rahman khafifatan 'alal lisan thaqilatan fil mizan. Contoh dua kalimah yang sangat disukai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Khafifatan, sangat ringan pada lidah, fil lisan. Nak sebut tu mudah sangat. Mudah pada sebutan. Thaqilatan fil mizan, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia amat memberatkan timbangan mizan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ringan pada sebutan, ringan pada lidah, tetapi berat di sisi ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita terus baca tajuk yang pertama pada malam ini, iaitu kelebihan mengajar ilmu agama. Kelebihan mengajar ilmu agama. An Sahl bin Sa'di radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar li Ali radhiyallahu fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am. An Sahl bin Sa'd radhiyallahu daripada Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yauma Khaybar li Ali. Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Ali pada perang Khaybar radhiyallahu an. Fa wallahi, kata Nabi, demi Allah, fa wallahi, demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, jika Allah memberi hidayah kepada seseorang lelaki disebabkan kamu. Jika Allah memberi hidayah kepada seorang lelaki disebabkan kamu, khairun laka min ayyakuna laka humrun na'am, ia adalah lebih baik bagi kamu daripada memiliki unta merah. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab keutamaan seseorang memberi petunjuk kepada orang lain untuk masuk Islam. Sementara Imam Abu Daud pula menukilkan bab keutamaan menyebarkan ilmu. Dan hadis ini Nabi sebut, jika kita dapat, demi Allah, sekiranya jika seseorang itu mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala asbab ilmu yang kita sampaikan, asbab dengan ilmu yang kita sampaikan kepada dia, maka Rasulullah SAW berkata, ia khairun, dia lebih baik daripada kamu mendapat seekor unta merah. Kenapa disebut unta merah? Kerana unta merah itu adalah harta yang paling istimewa di kalangan orang Arab pada ketika itu. Bila dapat unta merah tu seolah-olah macam sesuatu yang paling bernilai dalam kalangan orang Arab pada ketika itu, iaitu harta dunia. Tak ada lagi lah harta yang bernilai pada ketika itu yang lebih istimewa selain daripada mendapat seekor unta yang berwarna merah. Jadi tentu sajalah balasan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat itu lebih besar lagi daripada kenikmatan dunia yang ada. Jadi dalam hadis ini ada yang menyebutkan beberapa keutamaan. Jadi keutamaan yang pertama ialah keutamaan ilmu, keutamaan menyampaikan ilmu.
Yang kedua, keutamaan seseorang mengajak orang lain kepada kebaikan. Dan yang ketiga, keutamaan menyebarkan sunnah ataupun ajaran Islam yang baik kepada orang lain. Jadi kita lihat pada muka surat yang ketiga, apakah kelebihan-kelebihan lain seperti kelebihan Rasulullah SAW dibandingkan umat baginda yang paling bawah. Jadi orang yang berilmu ni, orang yang mengajar ilmu ni, Rasulullah SAW bersabda, fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Kelebihan orang alim ni orang yang berilmu ke atas seorang abid. Orang abid ni ialah ahli ibadah, adalah seperti kelebihanku ke atas orang yang paling bawah di kalangan kamu. Dan hadis ini bersambung, summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawat wal ardin hatta namlata fi hujriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Maksudnya ialah, sambungan hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung lagi, sesungguhnya Allah, innallaha wa malaikatahu, dan para malaikatnya, wa ahlas samawat, dan seluruh penduduk di langit, wal ardin, dan penduduk di bumi, hatta, sehinggalah annamlata fi hujriha, sehinggalah semut-semut dalam sarangnya. Semut-semut dalam sarang Allah, malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, sehingga annamlata fi hujriha, dan juga semut-semut dalam sarangnya, wa hatta lahut, dan sehingga ikan paus, ikan-ikan, la yusalluna ala muallimin nas, akan mengucapkan selawat, akan mengucapkan doa yang baik kepada orang-orang yang menyampaikan ilmu kepada manusia, iaitu ilmu yang baik. Itulah kelebihan ya untuk kita ni mengajar ilmu agama. Tak semestinya kita nak tunggu kita jadi ustaz ya. Apa yang ada kondisi kita sekarang, kita gunakanlah kelebihan itu, dan kita setiap hari, setiap malam kita menghadiri kuliah-kuliah ilmu. Sudah tentulah sedikit sebanyak ada ilmu yang ada di sisi kita, dan kita pun boleh rujuk kitab-kitab yang telah kita pelajari. Jadi bolehlah kita sampaikan, kita panjangkan ilmu tersebut kepada ahli keluarga kita, kepada sahabat-sahabat pejabat kita, tempat kerja kita. Bila kita balik kampung, kita boleh solat berjemaah, dan kita boleh buat orang kata tazkirah ringkas dan sebagainya, kita sampaikan kepada ahli keluarga kita. Yang mana kelebihannya tadi Nabi sebut dalam hadis yang utama tadi, lebih baik jika seseorang itu dapat hidayah Allah SWT, dia berubah asbab kita iaitu kita menyampaikan ilmu kepada dia. Lebih baik daripada mendapat seekor unta merah. Itu habuan dunia. Tentulah di sisi Allah di akhirat nanti lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada hadis yang kita bacakan tadi menunjukkan bahawa kedudukan orang yang berilmu, yang berilmu dan beramal lebih baik daripada ahli ibadah tetapi tidak berilmu. Ulang balik kedudukan orang yang berilmu tetapi dia beramal, berilmu dan beramal lebih baik daripada ahli ibadah yang tidak berilmu. Seterusnya, orang yang mengajar ilmu didoakan oleh penduduk langit, termasuklah semut-semut dan ikan-ikan di lautan. Itulah besarnya ganjaran yang Allah SWT sediakan pada orang-orang yang mengajar ilmu kepada orang lain. Orang itu berubah dengan asbab ilmu yang kita sampaikan, dengan asbab nasihat-nasihat yang baik yang kita sampaikan, dengan asbab contoh-contoh teladan-teladan yang baik yang kita sampaikan kepada mereka. Yang kedua disebutkan di sini, iaitu pesan Muaz bin Jabal. Ini tambahan. Pesan Muaz bin Jabal, pelajarilah ilmu, kata Muaz bin Jabal, bahasanya indah. Pelajarilah ilmu, sebab mempelajarinya kerana Allah adalah khasyah.
khasyah, maksudnya akan menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin belajar semakin tahu, semakin tahu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntutnya adalah ibadah. Siapa yang menuntut ilmu, dia jadi ibadah. Jadi ibadah. Mempelajarinya adalah tasbih. Mempelajarinya adalah tasbih. Ini pesan Muaz bin Jabal. Mencarinya, yakni mencari ilmu adalah jihad. Adalah jihad. Senang nak menuntut ilmu kan. Perlu kita macam-macam pengorbanan seperti yang tunjukkan oleh Imam Syafi'i kan. Imam Syafi'i menuntut ilmu dengan penuh susah payah. Datang daripada keluarga yang susah, tidak ada alat tulis, terpaksa tulis di tapak tangan, terpaksa tulis di atas kertas yang telah digunakan, ya. Tapi semangat jihad, nak belajar kena ada semangat jihad. Mencarinya adalah jihad. Mengajarkannya kepada orang lain yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Mengajarkan kepada orang lain yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Menyerahkannya kepada ahlinya merupakan takarrub. Dan ilmu, iaitu teman yang dekat dalam bersendirian dan sahabat dalam kesunyian. Itu nukilan ini kata yang disebut oleh Muaz bin Jabal berkenaan dengan ilmu ini, ya. Baik, seterusnya yang dalam buku kita ini yang kedua ialah ulama adalah pewaris para nabi. Rasulullah SAW bersabda, al-ulama warathatul anbiya. Biasa kita dengar al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Imam Tirmizi 2609. Justru para ulama jugalah yang paling dekat dengan kedudukan kenabian, ya? Nabi dah tiada. Rasulullah SAW adalah khatimul anbiya wal mursalin, penutup segala nabi dan rasul. Jadi tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi. Tapi ulama-ulama yang baik ini merupakan pewaris para nabi, iaitu menyambung kerja-kerja nabi. Jadi ulama-ulama menyebut antara apakah ciri-ciri ulama. Ciri-ciri ulama yang disebutkan oleh ulama ialah takutkan Allah. Takutkan Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takutkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dari kalangan hamba-Nya adalah al-ulama. Makin belajar makin tahu, makin tahu makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu jahil, bila jahil tidak adanya rasa takut. Sebab apa? Banyak tak tahu. Sebab tu kena hadir majlis ilmu, kena cari ilmu supaya banyak kita tahu. Bila banyak kita tahu, kita makin takut kepada Allah. Hadirnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas, ini kata Ibnu Abbas, sesiapa takutkan Allah, dia orang alim. Siapa yang takut pada Allah, dia adalah orang yang alim. Orang yang alim, orang yang mengetahui lah, orang yang berilmu lah. Yang kedua, yang dikatakan syirik ulama itu ialah beramal dengan ilmu. Ada orang yang tahu tapi tidak beramal. Tapi yang dikatakan syirik ulama itu, warasatul anbiya itu ialah orang yang beramal dengan ilmu. Seperti mana dibuktikan dalam hadis Sunan Ad-Darimi, fa innamal alimu man amila bima alima. Jadi yang dikatakan orang alim itu ialah orang yang beramal dengan ilmunya. Yang ketiga, yang dikatakan syirik ulama, iaitu hati yang bersih daripada sifat syirik dan maksiat serta tidak tamak kepada habuan dunia. Dan yang keempat, meneruskan tugas Nabi. Meneruskan tugas Nabi iaitu mengajar umat, mendidik umat, membersihkan daripada syirik, sifat-sifat syirik. Seperti mana yang disebutkan dalam surah Al-Jumu'ah, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin." Surah Al-Jumu'ah.
Ya, betul dikatakan ulama itu orang yang meneruskan tugas para nabi, tugas mengajar, tugas mendidik dan membersihkan ummah daripada perbuatan-perbuatan syirik. Rasulullah SAW bersabda, aqrabun nasi min darajatin nubuwah ahlul ilmi. Orang yang paling dekat dengan kedudukan kenabian iaitu nubuwah ialah ahli ilmu. Itu orang yang paling dekat dengan nabi. Nabi dah tak ada. Rasulullah SAW adalah penutup segala nabi. Tapi yang paling dekat dengan darjat kenabian itu manusia biasa, tetapi adalah manusia yang berilmu, yang alim pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga iaitu orang yang dapat memberi syafaat pada hari kiamat. Ini kelebihan ulama, kelebihan orang yang berilmu, dapat memberi syafaat pada hari kiamat. Hadis daripada Utsman bin Affan, Rasulullah SAW bersabda, yashfa'u yaumal qiyamah al-anbiya'u thumma al-ulama'u thumma syuhada. 3 yang dapat memberi syafaat pada hari kiamat nanti, para nabi, kemudian para ulama, kemudian para syuhada. Kalau kita lihat di catatan di bawah itu, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ada keterangan disebut di situ, guru kami Syekh Ahmad Fahmi Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahullah ketika menafsirkan hadis ini mengatakan bahawa para nabi yashfa'u yaumal qiyamah al-anbiya, para nabi akan memberi syafaat kepada umat masing-masing. Yang kedua, summa al-ulama, ulama pula akan memberi syafaat kepada murid masing-masing. Syuhada yang ketiga, para orang yang mati syahid, iaitu para syuhada memberi syafaat kepada ahli keluarga masing-masing. Kita baca dalam surah Yasin, auzubillahi minasyaitonirrajim, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Surah Al-Baqarah ayat 225. Jadi Ibnu Katsir menyebutkan syafaat yang akan diterima di akhirat kelak adalah syafaat orang yang telah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang disebutkan oleh ulama, siapa yang boleh bagi syafaat, antaranya ialah syafaat Al-Quran. Syafaat Al-Quran yang biasa kita dengarkan, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat nanti dan akan memberi syafaat kepada ashabih, pembaca Al-Quran. Iqra'ul Quran antaranya yang dapat memberi syafaat. Yang kedua ialah puasa yang dapat beri syafaat kepada kita. As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Hadis riwayat Ahmad. Puasa dan Al-Quran itu akan memberi syafaat, kedua-duanya akan memberi syafaat kepada hamba-hambanya pada hari kiamat. Yang ketiga yang dapat memberikan syafaat lagi ialah malaikat. Yang malaikat, 1 Al-Quran, 2 puasa, 3 malaikat, 4 tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaatul kubra, syafaat yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita sentiasa melazimkan diri kita untuk melafazkan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk melahirkan kasih sayang kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Rasulullah kenal kita nanti di hari kiamat nanti, di hari pada padang mahsyar nanti, untuk memberikan syafaat kepada kita hamba-Nya. Yang kelima yang boleh memberi syafaat digariskan oleh para ulama, iaitu para syuhada, orang-orang yang mati syahid, khususnya kepada ahli keluarga. Yang keenam disebut
iaitu ulama, itu para alim ulama. Ini dalam konteks yang kita sebut hari inilah, alim ulama, khususnya kepada disebut tadi oleh Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Al-Banjari kepada murid-muridnya, memberi syafaat kepada murid-muridnya. Yang ketujuh disebut orang yang hafiz Al-Quran kerana mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8 ialah para salihin, para orang-orang yang soleh, sahabat-sahabat yang soleh. Dia kata nanti di sana cari di syurga tak jumpa rakan kita, maka carilah di neraka Allah, wa'iyazullah min zalik, dan kita bawa tariklah sahabat kita itu jika diizinkan oleh Allah SWT untuk memberi syafaat kepada dia. Jadi bersahabatlah dengan sahabat-sahabat yang soleh. Mudah-mudahan dia dapat bukan saja mengingatkan kita di dunia, bahkan manalah tahu wa'iyazullah min zalik, mohon kita tidaklah menjadi ahli neraka, kita menjadi ahli syurga Allah SWT. Tetapi sekiranya seorang itu menjadi ahli neraka, kawannya yang soleh semasa di dunia boleh membantunya, menarik dia dengan izin Allah SWT keluar daripada neraka, masuk ke dalam syurga. Dan yang ke-9 ialah para siddiqin, orang yang jujur lagi benar dalam setiap urusan kehidupannya sehari-hari. Itu yang ketiga, dapat memberi syafaat kepada hari kiamat nanti, mudah-mudahan insya-Allah. Yang keempat, makhluk di langit, bumi dan lautan akan memohon keampunan pada Allah untuk orang yang alim. Rasulullah SAW bersabda, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma'i. Maksudnya ialah, dan sesungguhnya orang alim itu, orang yang berilmu itu akan diminta keampunan untuknya, akan diminta keampunan untuknya oleh makhluk yang ada di langit, para malaikat lah, para malaikat dan juga di bumi, sehinggalah juga ikan-ikan di lautan. Ikan-ikan di lautan turut mendoakan orang-orang yang alim. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam ini pendosa. Tak ada siapa yang maksum kecuali al-anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul. Kita manusia biasa. Kullu bani Adam khata'un. Tak kira siapa, ustaz ke siapa, semuanya tak lari daripada melakukan dosa, kesilapan. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam melakukan dosa. Tapi ingat, wa khairu khata'in, sebaik-baik pendosa itu ialah at-tawwabun, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat mestilah dengan ada ilmu. Jadi itu yang keempat, kelebihan orang yang berilmu, yang menyampaikan ilmunya, dia akan dimohon ampun oleh para malaikat penduduk langit, begitu juga dengan penduduk di bumi. Bahkan tadi di awal-awal tadi kita sebut bagaimana sehingga disebutkan tadi dalam awal-awal lagi tadi, semut-semut an-namlah, semut-semut fi hujriha, dalam sarangnya pun turut mendoakan orang yang alim, yang menyampaikan ilmu. Begitu juga ikan-ikan di lautan turut sama mendoakan orang yang berilmu ini. Itu kelebihan orang yang berilmu. Yang kelima, mengajar mendapat pahala lebih baik daripada mendirikan 1000 rakaat solat sunat. Ini antara kelebihan. Yang kelima, mengajar mendapat pahala lebih baik daripada mendirikan 1000 rakaat solat sunat. Menunjukkan kelebihan ahli ilmu berbanding abid, berbanding ahli ibadah. Rasulullah SAW bersabda, ya Abu Dzar, la anta ghadwa tata'allamu baban minal ilmi khairun laka min an tusalli mi'ah. Wahai Abu Dzar, kata Rasulullah, sekiranya kamu berpagi-pagi belajar satu bab daripada ilmu, pagi-pagi belajar satu bab daripada ilmu, khairun, lebih baik
laka, bagi engkau, min antusalli mi'ah, daripada engkau salat sunat 100 rakaat. Kata baginda kepada Abu Zar. Sambungan lagi, wala anta ghudwa fatu'allimu baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal bihi khairun laka min antusalli al-faraka'atin. Rasulullah menyambung lagi, dan sekiranya kamu berpagi-pagi mengajar, tadi belajar, mengajarkan satu bab daripada ilmu, sama ada orang yang diajar itu umila bihi, dia beramal dengan ilmu yang kita ajar, au lam yu'mal bih, ataupun orang yang kita tunjukkan itu, yang kita ajarkan itu tak beramal pun dengan ilmu yang kita ajarkan, khairun laka, lebih baik kata Nabi bagi engkau, min antusalli alfa rakaat, daripada kamu salat sunat 1000 rakaat. Nak menunjukkan tentang kelebihan orang alim ke atas para abid, para ahli-ahli ibadah. Hadis riwayat Imam Ibn Majah. Yang keenam, kelebihan mengajar ilmu ini, mendapat pahala seperti apa yang diamalkan oleh orang yang diajarkan ilmu kepadanya. Mendapat pahala seperti apa yang diamalkan oleh orang yang diajarkan ilmu kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan ke arah satu kebaikan, dia ajar seseorang menunjukkan ke arah satu kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka baginya seperti pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Kita tunjukkan ke rakan kita, kita tunjukkan anak kita, tunjukkan sesiapa sahaja satu kebaikan, dan orang itu melakukan dengan asbab tunjuk ajar kita, maka orang itu dapat pahala, dan kita yang menunjuk ajar pun dapat pahala seperti mana orang itu dapat pahala. Itu kelebihan yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Tirmizi, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi, orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain adalah seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Itu kebaikan. Tak rugi sekiranya kita bukan sahaja ilmu itu kita pelajari, bahkan kita kongsi-kongsikan, kita share dengan orang lain. Sebabnya untuk keredaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sendiri pun tak termasuk dalam golongan orang yang rugi. Watawasau bil haq watawasau bis sabr, sentiasa berpesan-pesan dengan kebaikan dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Contoh, kita share dalam status WhatsApp kita, contoh kan, tentang macam mana di awal pagi turunnya 2 malaikat yang akan mendoakan hamba-hamba ataupun manusia-manusia yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat yang pertama, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, berikanlah ganti apa yang telah dia infakkan. Manakala malaikat yang kedua pula menyebutkan, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, jadikanlah hartanya yang dia ni kedekut ni musnah. Ini doa malaikat pada waktu subuh khususnya. Jadi kita pilihlah waktu-waktu yang sebegitu untuk kita masuk dalam golongan yang mendapat doa para malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, jadikanlah orang-orang yang menginfakkan hartanya ini ganti yang lebih baik. Kita share status tersebut, dan orang lain banyak baca. Kita boleh tengok 20 orang, 30 orang membaca. Daripada apa yang kita share itu memberikan kesan, mungkin memberi kesan kepada pembaca-pembaca, rakan-rakan kita, dan dia pun turut sama mengamalkannya. Itulah yang dikatakan termasuk man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang tunjukkan
satu kebaikan, maka baginya pahala seperti mana orang yang melakukan itu, tidak kurang pun sedikit. Dan yang ketujuh, yang terakhir, mendapat pangkat atau martabat yang tinggi. Orang yang berilmu ni, orang yang kata ulama ini, yang beramal ini akan mendapat pangkat dan martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ibn Abbas mengatakan lil ulama'i darajatun fawqal mu'minin bi 700 darajatin ma bainad darajatain masiratun 500 amin. Bagi para ulama ada beberapa pangkat atas orang-orang yang beriman, iaitu dengan 700 pangkat, yang antara tiap-tiap dua pangkat itu selama 500 tahun perjalanan. Nak menunjukkan lagi kelebihan orang alim ke atas abid, iaitu kelebihan orang alim berbanding orang ahli ibadah. Dan Allah SWT menyebut juga dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang biasa kita dengar ustaz-ustaz baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajah. Sesungguhnya Allah mengangkat orang-orang yang beriman itu dan orang-orang yang berilmu itu beberapa darjat. Nak menunjukkan yang dikatakan alim itu, orang yang berilmu itu mendapat ganjaran bukan sahaja di dunia, bukan sahaja di akhirat Allah SWT, bahkan di dunia pun dia akan mendapat karamah, iaitu kemuliaan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tajuk yang kita baca pada malam ini daripada buku baharu ini, 40 hadis, amalan sedikit tapi pahala berganda. Mudah-mudahan kita dapat melakukan dia amalan yang mudah, tetapi yang pentingnya ialah istiqamah. Istiqamah susah, istiqamah. Mudah-mudahan Allahumma rzuqna istiqamah. Semoga Allah kurniakan kepada kita istiqamah sehinggalah ke akhir hayat kita, sehinggalah kita menutup mata, meninggalkan dunia ini, Allah SWT berikan kepada kita istiqamah. Mudah-mudahan insya-Allah. Sehingga itu insya-Allah ada pertemuan yang akan datang. Kita berhenti di sini. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang salah dan silap itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. La taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rupa bentuk buku yang kita baca ni, kecil saja. Dan buku ini dulu pernah didaurahkan di surau kita. Mungkin ada di rumah kita kan. Nanti boleh cari di dalam almari buku kita, insya-Allah.